Menarik hari ini, Ahmad Zahid Hamidi akan bantah Badan Peguam Malaysia yang memohon untuk menyemak keputusan DNAA beliau. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu tidak menyokong sebarang usaha tebuk atap. AMK buat laporan polis terhadap Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan atas kenyataan berunsur 3R. Tun Mahathir tegaskan mereka yang mempunyai darjah kebesaran juga perlu disiasat. Sanusi ditegur Piyush Said kerana berkaraoke dengan wanita jam 2 pagi di TikTok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi Rabu 27 Disember 2023. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan mengemukakan bantahan terhadap langkah Badan Peguam Malaysia yang memohon kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman bagi mencabar keputusan Peguam Negara memberhentikan prosiding kes Yayasan Akal Budi terhadapnya. Pada prosiding 4 September lalu, Mahkamah Tinggi melepas tanpa membebaskan DNAA Ahmad Zahid selepas membenarkan permohonan pendakwaan yang memaklumkan Jabatan Peguam Negara ingin memberhentikan semua prosiding terhadapnya. Ahmad Zahid yang juga ahli Parlimen Bagan Datuk didakwa dengan 47 tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi yang diasaskannya. Peguam Guok Ngek Siong yang mewakili Ahmad Zahid ketika dihubungi pemberita semalam berkata pihaknya akan memfailkan affidavit dan hujahan bagi membantah permohonan berkenaan sebelum 11 Januari depan. Melalui permohonan difailkan pada 2 Disember lalu, Badan Peguam yang menamakan Peguam Negara dan Ahmad Zahid selaku responden memohon perintah supaya keputusan Peguam Negara yang memohon supaya timbalan Perdana Menteri itu dilepas tanpa dibebaskan DNAA dibatalkan. Badan Peguam turut memohon pengisytiharan bahawa keputusan Peguam Negara itu adalah batal dan tidak sah serta dibuat melebihi bidang kuasa dan kuasa yang diberikan kepada responden pertama mengikut artikel 145-3 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 254-1 Kanun Tata Cara Jenayah. Turut dipohon satu pengisytiharan bahawa keputusan itu tidak munasabah, tercemar dengan tidak rasional. Berikutan itu, Badan Peguam selaku pemohon tunggal memohon perintah mendamus daripada Mahkamah untuk mengarahkan Peguam Negara bertindak mengikut undang-undang dan jika menganggap sesuai dan wajar untuk bertindak mengikut Seksyen 254A Kanun Tata Cara Jenayah dengan mendakwa semula Ahmad Zahid. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu (APKO) kekal dengan pendirian tidak menyokong sebarang usaha tebuk atap menggantikan kerajaan perpaduan. Presidennya Dato' Yvonne Benedict juga yakin perkara itu tidak akan berlaku susulan sokongan padu yang diberikan Sabah termasuk pihaknya terhadap kerajaan perpaduan. Katanya, beliau antara wakil rakyat yang akan menghalang apa juga usaha dilaksanakan untuk menggantikan atau menggulirkan kerajaan yang dipilih melalui pilihan raya. Iwan memaklumkan gabungan parti yang bergabung selepas pilihan raya untuk menubuhkan kerajaan harus kekal sehingga tamat penggal atau dibubarkan. Tegasnya, beliau akan terus dengan pendiriannya tidak memberi sokongan kepada mana-mana usaha yang cuba untuk menggantikan kerajaan yang ditubuhkan selepas perundingan sah pasca pilihan raya. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, PUSKOP, berkata demikian ketika ditemui selepas program Ramah Mesra dan Rumah Terbuka Christmas bertempat di Dewan Pusat Kebudayaan Penampang. Dalam pada itu, Iwan turut berkata beliau kekal memberi sokongan penuh kepada Ketua Menteri Sabah dan juga Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Seri Haji Jinor untuk kekal menerajui kerajaan negeri sehingga tamat penggal. Angkatan Muda Keadilan AMK Wilayah Persekutuan semalam
membuat laporan polis terhadap Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan Azhar Yahya kerana mengeluarkan kenyataan berunsur 3R, kaum, agama dan institusi diraja. Laporan yang dibuat di Balai Polis Tapak oleh Ketua AMK Wilayah Persekutuan Muhammad Asfar itu menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan lanjut kerana kenyataan yang dibuat oleh Azhar Yahya mengenai pilihan raya pihak berkuasa tempatan boleh mengakibatkan ketegangan kaum selain menggunakan fakta yang salah. Asfar mendakwa Azhar Yahya menyebut Lembah Pantai dan Bandar Tun Razak merupakan kawasan majoriti bukan Melayu. Berkata kepada pemberita, Asfar menyatakan ia kenyataan yang salah kerana di Lembah Pantai mempunyai 59% pengundi Melayu, 17% Cina dan 11% India, manakala di Bandar Tun Razak 62% terdiri daripada kaum Melayu dan selebihnya adalah kaum bukan Melayu. Sementara itu, Naib Pengerusi Keadilan Wilayah Persekutuan dan Ketua Cabang Keadilan Wangsa Maju, Lai Chen Heng, turut membuat laporan polis berhubung perkara itu di balai sama menyifatkan kenyataan Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan itu sebagai tidak sensitif. Chen Heng mengatakan beliau mengharapkan pihak polis mengambil tindakan dan menyiasat apa yang dimaksudkan oleh Azhar Yahya. Tambahnya, tindakan wajar patut diambil untuk membendung perkara tersebut daripada berleluasa kerana isu perkauman tidak patut berlaku di zaman ini. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Asyari Abu Samah, ketika dihubungi mengesahkan pihaknya menerima laporan itu dan mahkamah dan memaklumkan kes dirujuk ke Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman, memandangkan ia menyentuh isu 3R. Seorang penganalisis mencadangkan kerajaan untuk melupakan cadangan melaksanakan pilihan raya pihak berkuasa tempatan, sebaliknya melantik profesional non-partisan sebagai ahli majlis. Namun, dua lagi penganalisis lain berpendapat ahli majlis boleh meningkatkan tadbir urus. Menurut Majlan Ahli dari Universiti Teknologi Malaysia, pengenalan semula pilihan raya itu tidak akan menjamin kecekapan. Sebaliknya, berisiko membawa politik ke dalam pentadbiran kerajaan tempatan. Jelasnya, pilihan raya demokratik lebih berkemungkinan mengakibatkan politiking yang keterlaluan kerana ahli politik akan lebih menumpukan banyak masa untuk bersaing kerusi majlis tempatan daripada mengurus bandar. Katanya lagi, tiada jaminan bahawa pemilihan majlis akan menghentikan rasuah. Malah rasuah mungkin meningkat kerana untuk bersaing dalam pilihan raya, anda memerlukan modal dan majlis tempatan adalah pusat tumpuan bagi perniagaan yang mencari projek. Baru-baru ini, Pengerusi DAP Kuala Lumpur, Tan Kok Wai pada Ahad lalu telah menggesa supaya pilihan raya tempatan di Ibu Negara diperkenalkan semula. Sementara itu, Rusli Kamarudin dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Azmil Tayyib dari Universiti Sains Malaysia berkata, menghidupkan semula pilihan raya tempatan boleh meningkatkan tadbir urus. Jelas Rusli, Malaysia telah terperangkap dalam politik perkauman di mana pelantikan dibuat berdasarkan kumpulan yang dimiliki berbanding keupayaan dan bakat. Sementara itu, Azmil berkata, rakyat Kuala Lumpur telah kehilangan haknya kerana mereka tidak dapat meminta adun bertanggungjawab terhadap isu-isu tempatan. Dalam pada itu, Profesor Dr. Mazlan Ali berpendapat kepimpinan Parti Amanah Negara yang terkini adalah paling stabil. Penganalisis dari Universiti Teknologi Malaysia itu berkata, elemen keseimbangan menyulami barisan kepimpinan baharu dalam parti berkenaan. Jelasnya keseimbangan itu adalah kerana wujudnya kepimpinan senior dan muda serta penyertaan wanita yang akan menyemarakkan semangat parti untuk berdepan pilihan raya umum ke-16 akan datang. Katanya, pelantikan semula Datuk Seri Mohamad Sabu sebagai Presiden adalah pengiktirafan kepada jasa-jasa beliau terhadap parti dan perjuangan. Manakala pelantikan Datuk Seri Dr. Mujahid sebagai Timbalan Presiden pula membawa maksud amanah bersedia melakukan tajdid iaitu pembaharuan dan memperkasakan lagi parti daripada segi visibiliti serta pengaruh parti yang mendasar ke akar umbi. Sementara itu, beliau menyifatkan gandingan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan Adli Zahari yang masing-masing memegang jawatan Naib Presiden
dilihat berupaya mengukuhkan parti tersebut. Lantikan Dr. Siti Mariah Mahmud yang juga naib presiden pula katanya adalah sebagai satu pengiktirafan terhadap peranan wanita dan penlibatan mereka yang lebih meluas pada masa hadapan. Untuk rekod, Muhammad Sabu kekal menerajui amanah selepas dipilih sebagai presiden bagi penggal 2023-2026 pada konvensyen yang diadakan 24 Disember lalu. Mereka yang mempunyai darjah kebesaran berpangkat tun perlu disiasat jika tidak dapat menjelaskan secara terperinci bagaimana mereka memperoleh kekayaan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan jika individu itu gagal membuat penerangan, aset itu juga perlu disita. Menerusi ucapan di laman X, beliau berkata, ia bukan satu keperluan untuk memperoleh bukti dokumen berhubung salah laku mereka dan syakwa sangka semata-mata tidak mencukupi. Katanya mereka yang berpangkat tun bukan sahaja perlu disiasat, malah perlu ditahan remat sehingga mereka mendedahkan punca kekayaan mereka. Ujar bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu, rasuah perlu dihapuskan sama sekali dan jika Peguam Negara berpandangan dakwaan itu bersifat politik, maka menjadi hak Peguam Negara untuk tidak meneruskan pendakwaan. Pasport juga perlu dipulangkan kerana ini adalah hak Peguam Negara dan mahkamah tidak boleh persoal keputusan Peguam Negara. Media sebelum ini melaporkan siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram susulan penyertaan sebuah bangunan baru-baru ini. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan perkara itu namun enggan mengulas lanjut perincian kes siasatan. Beliau berkata tindakan sitaan bangunan Menara Ilham yang dikeluarkan menerusi notis di akhbar baru-baru ini tidak menjejaskan operasi dan urusan di bangunan tersebut. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor ditegur susulan tular di laman sosial video beliau berkaraoke dengan seorang wanita sehingga jam 2 pagi ketika membuat siaran langsung di TikTok miliknya. Pendakwa selebriti Pius Said atau nama sebenarnya Said Muhammad Bakri Said Ishak berkata perkara tersebut tidak seharusnya diteruskan dan Sanusi sepatutnya jika mahu berkaraoke lakukan sahaja di rumah sendiri tanpa perlu ditunjukkan kepada masyarakat. Jelas Pius Said menerusi video yang dimuat naik di laman TikTok meskipun ia tidak memberi kesan kepada dirinya tetapi perkara itu dilihat sangat tidak bagus. Penceramah ProPAS itu juga berkata tindakan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN itu hanya akan menjatuhkan kredibiliti beliau sebagai seorang pemimpin. Said juga menasihatkan agar adun Januari itu berhenti melakukan perbuatan yang tidak memberi manfaat kepada rakyat dalam keadaan rakyat sendiri hidup susah. Sekian sahaja untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.